Assalamualaikum, ini Tulen. Hari ni aku nak sembang filem Gemini Man. Okay, first of all aku just nak say congrats kepada filem tempatan kita, animation Upin Ipin, Siamang Tunggal, tercalon ataupun disenarai pendekkan dalam pencalonan Oscar 2020 dalam kategori filem animation terbaik, yang akan bertanding dengan animation Toy Story 4, Angry Bird 2 dan Frozen 2. So Frozen 2 ni macam belum keluar lagi tapi dah masuk, dah shortlisted kan. Ni biasalah game-game kabel. Nama aku cakap all the best untuk tim Upin Ipin Siamang Tunggal. Okay, back to our topic about this film Gemini Man. Sebelum aku nak pergi further, aku just nak bagi ringkasan sinopsis dia. Filem ini mengisahkan tentang Will Smith. Watak yang dilakonkan adalah Henry. So Henry ni adalah macam special agent yang memang dilatih untuk buat misi-misi yang sangat sulit. Pada usia dia 51 tahun, which is sebaya dengan Will Smith pun. So dia mengambil keputusan untuk bersara sebab ada something yang happen. Nanti aku akan cerita. Bila dia nak berhenti, dia tak semudah yang dijangka lah, sebab dia dah berkhidmat lama. Jadi banyak rahsia dia tahu, banyak network yang dia tahu. Jadi mungkin dia rasa macam tu lah awal-awalnya kan. Government sendiri yang hantar seorang untuk bunuh dia. Jadi bila along the way dia nampak diri dia waktu muda. Okay, ni dah obviously dekat poster dia pun kita nampak Will Smith iaitu Henry dalam dua version yang berbeza. Satu 51 tahun, lagi satu dalam remaja macam tu. Berterusanlah cerita tu, dia mencari dalam keadaan confused. Maksudnya version yang tua dan version yang muda pun confused, siapa dia ni. Filem ni berdurasi lebih kurang dalam 2 jam, tak silap aku macam tu. Tapi bila kau duduk dalam tu, kau tak rasa pun yang 2 jam. Okay, dan dia sangat fokus lah dengan apa permasalahan dia. First je starting dia dah tunjuk punca sebab macam mana boleh terjadinya konflik tu. Dan dia terus masuk konflik tu dan boleh katakan facing dia laju lah. Dalam filem ni dia tak perlu pun tunjuk yang Henry ni macam mana dia boleh jadi seorang askar ataupun soldier ataupun agent yang sangat handal. Tak perlu cerita pun apa misi yang pernah dia orang lalu, tak ada pun flashback. Dan benda tu dipotretkan dengan ketangkasan dia, dari sudut dia fighting, pengendalian senjata, dia punya prediction based on experience dan macam-macam lagi lah. So gerak-geri dia tu memang terus nak nampak kan dia ni bukan calang-calang, dan dia agent yang paling power lah. Pada awal filem dia dah tunjukkan kehandalan dia, which is dia diberi mission dalam 20 kilo jarak dia daripada bullet train, kereta api yang laju. Tapi dia kena bunuh seorang yang dikatakan pengganas dengan satu bullet saja. So cara dia, which is pelakon tu sendirilah Will Smith ni, dan cara dia mengendalikan senjata tu sangat kemas lah. Macam mana dia klik, dia gunakan apa orang kata equipment ni aku agak familiar lah, sebab aku pun dulu bermain dengan senjata. Jadi bila dia buka cara baca alat ni adalah untuk baca angin. Jadi dia klik, dia buka, klik, dia lock balik klik tu, dan dia buka untuk snipe. Dan benda tu tak perlu explain pun kan. Dia punya gerak-geri tu, action tu dah tunjuk yang dia sangat mahir dengan dia punya kerja. End up mission tu telah hampir membunuh citizen. So dia kata macam ni lah, dia punya prinsip kan. Dia kata sepatutnya dia target kepala, tapi dia kena leher. Dan kalau dia terlari dalam 6 inci, peluru tu akan kena dekat citizen tu pula budak kecil. Jadi dia kata kali ni dia bernasib baik, tapi untuk next dia tak dapat nak jamin. Mission tu berjaya, orang yang target mati juga dengan one shot. Cuma dia rasa macam tak puas dan dia decide dan ambil tanggungjawab tu untuk berhenti. Prinsip tu aku sangat suka lah, sebab tak ramai orang boleh lepaskan jawatan dia atas sebab mistake-mistake yang macam ni. Jadi bila dia dah bersara ni yang mula dia punya perjalanan cerita dia. Dia ada dihantar beberapa orang untuk bunuh dia. Jadi kat situ lagi nampak lagi ketangkasan dia. Memang for example 4 orang lawan 1, tapi dia dapat lepas. Macam mana dia survive the fight. Dan sampailah dia ditemukan dengan version Henry yang muda. Itu pun masih dalam keadaan yang dia sebenarnya boleh shoot kepala Henry yang muda ni. Kat sini aku suka juga sebab kat sini dia tunjukkan based on experience dia boleh predict mana kebiasaannya kat mana akan keluar. So dia dah aim dekat sini. So dia zoom pakai sniper. Tapi bila yang orang jahat ni ataupun clone dia ni muncul nak tinjau, dia jadi tak lepas dia nak tarik. Sebab dia tengok muka tu sama macam muka dia lah, muka dia waktu muda.
it's not a typical punya clone yang biasa kita dengar lah. Clone tu maksudnya clone ni dia datang daripada DNA dan dia dibesarkan seperti manusia. So dia identical, maksudnya kita ada lagi satu lagi, ada seorang lagi yang memang sebiji sama, 100% sama. Dia macam manusia biasa, dia akan melalui proses kehidupan yang sama. So benda ni agak kelainan lah untuk version clone ni, cerita version clone ni. Yang menjadikan lebih tertarik cerita ni, Henry tak tahu pasal clone dia, dan clone dia ni pun tak tahu pasal original dia, Henry. Aku spoiler je kat sini. Yang Henry muda ni, dia jadi baik, dia jadi partner. Tapi beberapa minit sebelum nak habis tu, come out dengan Henry yang budak. So ini lagi laju, lagi tangkas. Even dia lagi fokus on mission. Dalam filem ni kita akan nampak Will Smith 3 version. Yang sekarang 51 tahun, betul lagi satu dalam 20-an, dan lagi satu pada budak, pada usia budak. So kita nampak 3 version Will Smith. Yang macam mana dia buat? So dekat sini lah production value dia orang. Itulah perbezaan CGI ataupun green screen international dengan local yang aku boleh compare lah. Kebanyakannya lah, aku tak kata semua, kebanyakannya dekat Malaysia bila kita buat green screen, kita akan nak tunjukkan benda tu green screen. Contoh kita tengok Desolasi, it's a good trial, tapi kita boleh tahulah yang dia memang shoot kat green screen kan. Contoh macam yang dunia lain tu, yang dia ada pecah lah apa benda lah, ada cermin, ada kaca melayang lah. Tapi untuk international, CGI diorang ni more to create a shot. Contoh macam aku ada tengok satu scene behind the scene filem ni, dia fighting dengan motor. Actually motor tu dengan orang tu adalah 3D part. Dia ada main dengan movement orang, gyro ikut orang. Lepas tu mostly adalah grafik yang 3D. Tapi dalam filem kau takkan nampak pun. Nampak macam a real motorcycle yang dipandu dan dia pukul apa semua kan. Itu perbezaan production value yang kita dekat Malaysia masih boleh improve lah. Okay, Will Smith mesti dia macam something like aku rasa ia adalah satu penghargaan untuk dia, dan dia pun mesti akan rasa bangga sebab dalam satu filem dia boleh tengok version diri dia yang sekarang, yang muda dan yang remaja. So macam dia boleh tengok balik muka dia, macam ni muka aku dulu lah, something like that. So Gemini Man ni masih ada dekat Pawagam, tapi aku syorkan untuk korang pergilah tengok filem-filem lokal sekali. For example yang ada ditayangkan sekarang ni ada Grant. Okay, itu saja. Kalau korang suka dengan video kali ni, thank you for support. Ini Tulin, Assalamualaikum.